Pada usia 44 tahun, nama Sazi Falak sekali lagi menjadi sebutan di media, bukan kerana projek seni terbaharunya, bukan juga kerana penampilan glamournya di acara karpet merah, tetapi kerana sesuatu yang jauh lebih peribadi, lebih mendalam dan lebih menyakitkan. Buat pertama kali, pelakon dan personaliti televisyen itu memutuskan untuk memecahkan kesunyian yang selama ini membelenggunya. Kesunyian tentang sebuah perkahwinan yang hanya bertahan setahun, tetapi meninggalkan luka yang terlalu dalam untuk disembunyikan. Di balik senyuman yang sering terpamer di hadapan kamera, Sazi menyembunyikan kebenaran yang tidak pernah terlintas di fikiran peminatnya. Ramai menganggap perkahwinannya dengan Nazril Idrus, lelaki tampan yang sering dilihat sebagai pasangan sempurna, adalah kisah cinta moden yang menginspirasi. Namun, realiti di balik pintu tertutup rumah tangga mereka ternyata adalah sebuah mimpi ngeri yang sukar dipercayai. Sazi mengaku, sejak awal perkahwinan, dirinya sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Nazril, dengan pesonanya yang sering membuat orang sekeliling terpikat, ternyata memiliki sisi gelap yang tersembunyi. Dia tidak hanya mengawal setiap langkah Sazi, tetapi juga secara perlahan-lahan meruntuhkan keyakinan diri wanita itu. Kata-kata manis yang pernah meluluhkan hati berubah menjadi sindiran, cacian, dan akhirnya menjadi senjata emosi yang membuat Sazi terperangkap dalam lingkaran penderitaan. Setiap malam, ketika lampu kamera sudah padam, Sazi berdepan dengan realiti yang tidak seorang pun tahu. Tangisan yang tertahan, rasa sakit yang tidak dapat diluahkan, dan jiwa yang semakin retak. Dia cuba bertahan, cuba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fasa sementara, bahwa cinta mampu mengubah segalanya. Tetapi semakin lama, semakin jelas, cinta itu telah menjadi racun yang memakan dirinya perlahan-lahan. Salah satu peristiwa yang akhirnya membuat Sazi benar-benar terjaga adalah ketika dia menyadari betapa dirinya sudah hilang dalam bayangan lelaki itu. Dia bukan lagi Sazi yang penuh semangat, bukan lagi wanita bebas yang pernah berdiri megah di hadapan dunia hiburan Malaysia. Dia menjadi seseorang yang takut pada suaranya sendiri, takut pada pandangan orang, takut pada kebisingan hati yang menjerit minta dilepaskan. Nazril, menurut pengakuan Sazi, tidak pernah meninggalkan kesan fizikal yang terlihat. Tetapi luka emosional, luka batin, jauh lebih menyakitkan daripada apa-apa kecederaan yang boleh difahami mata kasar. Kata-kata yang diulang-ulang, kawalan terhadap kehidupan sehariannya, membuat Sazi merasa dirinya hanyalah boneka yang hidup untuk memenuhi kehendak orang lain. Perkahwinan mereka hanya bertahan selama setahun, tetapi setahun itu terasa seperti penjara yang tidak berkesudahan. Dunia melihat mereka sebagai pasangan glamour, namun di balik pintu, Sazi berjuang dengan dirinya sendiri, cuba mencari alasan untuk terus bertahan. Namun, setiap alasan akhirnya runtuh ketika dia berdepan dengan kebenaran yang terlalu pedih, bahwa cinta yang dia sangka akan melindungi, sebenarnya yang membinasakan. Ketika ditanya mengapa dia memilih untuk berdiam diri selama ini, Sazi mengakui bahwa rasa takut, malu, dan tekanan sosial adalah dinding yang terlalu tinggi untuk dipanjat. Dia takut dianggap gagal, takut dicemuh oleh mereka yang hanya melihat dari luar tanpa memahami apa yang berlaku. Tetapi kini, setelah bertahun-tahun membawa luka itu sendiri, Sazi akhirnya bersedia untuk berkata, "Cukuplah, keputusan untuk meninggalkan Nazril bukanlah sesuatu yang mudah. Ia datang selepas berbulan-bulan pergolakan batin, selepas malam-malam tanpa tidur yang penuh dengan pertanyaan dan keraguan. Tetapi pada akhirnya, Sazi memilih dirinya sendiri. Dia memilih untuk hidup, bukan hanya bertahan. Dia memilih untuk melepaskan, walaupun melepaskan itu bermaksud menanggung pandangan sinis, gosip yang bertebaran, dan spekulasi yang tiada penghujung. Kisah ini bukan sekadar tentang seorang selebriti dan perkahwinan yang gagal.
Ia adalah tentang seorang wanita yang berani melawan ketakutan, yang akhirnya berdiri untuk dirinya sendiri, walaupun seluruh dunia mungkin tidak memahami. Dan kini, ketika dia mula membuka lembaran baru dalam hidupnya, Sazi Falak membiarkan dunia tahu bahwa di balik setiap senyuman selebriti ada kisah yang tidak pernah diceritakan. Kisah tentang penderitaan, tentang keberanian, dan tentang kebangkitan dari abu kehancuran. Malam itu, hujan turun dengan lebat, mengetuk tingkap apartemen yang sepi. Sazi Falak duduk bersandar di sofa kelabu. Sehelai selimut nipis melilit bahunya. Di atas meja kopi, sebuah cawan teh chamomile masih berasap, tetapi dia tidak menyentuhnya. Tangannya yang halus menggenggam erat sebuah buku nota lusuh. Buku yang penuh dengan coretan rahasia, air mata yang diserap di setiap halaman. Inilah saksi bisu kepada segala kesakitan yang selama ini dia sembunyikan. Dia menulis lagi malam itu, menulis dengan tangan yang bergetar, seolah-olah setiap perkataan adalah darah yang keluar dari luka lama. Aku hilang dalam cintanya, tulisnya. Aku hilang suara sendiri. Kata-kata itu mengalir, dan setiap huruf bagaikan membuka parut yang lama. Nazril, dalam ingatannya, bukan sekadar seorang suami. Dia adalah bayangan yang membayanginya di setiap langkah. Sazi masih ingat bagaimana dia mengangkat telepon bimbitnya dengan hati berdebar setiap kali mesej masuk. Bukan kerana rindu, tetapi kerana takut. Takut akan soalan-soalan yang menekan. Takut akan sindiran yang menusuk. Di mana awak? Dengan siapa? Kenapa lambat balas? Soalan yang nampak remeh, tetapi setiap hari menikam sedikit demi sedikit ketenangannya. Sazi cuba menggambarkan rasa itu, tetapi ia tidak pernah cukup jelas untuk difahami orang luar. Bayangkan berdiri di atas pentas, lampu sorot terang membutakan mata. Ribuan penonton bersorak menyebut nama anda. Namun dalam hati, ada suara yang berbisik, awak tak cukup baik, awak tak berhak bahagia. Begitulah dia hidup, terperangkap antara cahaya glamour dan bayangan gelap yang menghantui setiap detik. Ada satu kenangan yang terus menghantui, sebuah malam ketika dia pulang lewat selepas penggambaran drama. Nazril duduk di ruang tamu, wajahnya tenang tetapi mata penuh kecurigaan. Dia tidak menjerit, tidak marah dengan suara tinggi, tetapi kata-kata yang keluar begitu tajam. Awak fikir awak siapa? Tanpa saya? Siapa awak di luar sana? Kata-kata itu memukul lebih keras daripada tamparan. Malam itu, Sazi duduk di bilik mandi, menatap cermin, cuba mencari dirinya sendiri, tetapi yang dilihat hanyalah seorang wanita asing dengan mata bengkak dan jiwa yang retak. Namun, di balik segala kepahitan, ada detik-detik kecil yang akhirnya menyalakan api keberanian dalam dirinya. Detik ketika dia menatap cermin dan berbisik, "Aku masih di sini." Detik ketika dia mendengar suara ketawa anak-anak kecil di jalanan dan teringat bahawa hidup masih punya cahaya. Detik ketika seorang peminat menghampiri dan berkata, "Kak Sazi, awak inspirasi saya." Kata-kata itu menembus dinding kegelapan, mengingatkan bahawa dirinya masih punya nilai, masih punya suara. Keputusan untuk meninggalkan Nazril bukan datang tiba-tiba. Ia lahir dari malam-malam panjang tanpa tidur, dari doa-doa yang dihantar dengan mata basah, dari keberanian yang perlahan-lahan dibina seperti bata demi bata. Sazi tidak hanya meninggalkan seorang lelaki. Dia meninggalkan sebuah kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Dia meninggalkan rumah yang sepatutnya menjadi tempat berlindung, tetapi akhirnya menjadi penjara. Hari dia melangkah keluar dengan beg pakaian sederhana, Sazi merasakan kedua-dua kaki, seolah-olah memikul beban bertahun-tahun. Namun di balik itu, ada juga rasa ringan yang tidak pernah dia rasa sebelum ini. Nafasnya lebih dalam, langkahnya lebih bebas, dan hatinya berbisik, ini permulaan.
Sejak hari itu, setiap benda kecil di sekelilingnya seolah-olah menjadi simbol kebangkitan. Bunyi burung pagi yang dulu tidak pernah dia perasan, kini menjadi muzik penguat semangat. Sinar matahari yang masuk melalui tingkap kini menjadi tanda bahawa hidup baru sedang menanti. Bahkan bau kopi dari kedai berhampiran menjadi peringatan bahawa dunia masih bergerak, bahawa dia juga boleh bergerak maju. Tetapi luka tidak sembuh secepat itu. Ada hari-hari di mana bayangan Nazril masih muncul dalam mimpi, ada hari di mana bisikan awak tak cukup baik masih mengekori. Namun, setiap kali bayangan itu datang, Sazi memilih untuk menulis, memilih untuk menari di ruang tamunya, memilih untuk menghidupkan lilin kecil sebagai simbol cahaya dalam kegelapan. Dia belajar bahawa penyembuhan bukan tentang melupakan, tetapi tentang belajar hidup bersama luka, tanpa membiarkannya mengawal. Kini, ketika dia berdiri di hadapan kamera dan mengakui segalanya, Sazi tidak hanya menceritakan kisah seorang selebriti. Dia membuka pintu kepada ribuan wanita lain yang mungkin diam dalam penderitaan mereka sendiri. Setiap perkataannya adalah undangan. Undangan untuk melihat lebih dekat, untuk merasakan lebih dalam, untuk menyedari bahawa di balik cahaya glamour ada manusia dengan luka, dengan kekuatan, dengan cerita yang patut didengar. Dan disitulah kekuatan sebenar Sazi Falak terletak, bukan pada wajah cantiknya, bukan pada kerjaya gemilangnya, tetapi pada keberaniannya untuk berkata, "Aku pernah hancur, tetapi aku masih di sini." Hari di mana Sazi Falak akhirnya membuka mulut tentang penderitaan yang dialaminya bersama Nazril Idrus. Seluruh dunia hiburan Malaysia terguncang. Tajuk utama akhbar terpampang besar dengan huruf tebal. Sazi Falak pecah kesunyian, rahsia perkahwinan setahun yang menyakitkan. Media sosial meletup dengan komen, spekulasi, dan teori yang tidak berkesudahan. Nama Sazi memenuhi setiap garis masa Twitter, Instagram, dan TikTok. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya, ada juga yang segera berpihak kepadanya. Ramai peminat wanita menulis mesej panjang menyokongnya, berkongsi kisah pribadi mereka yang serupa, seolah-olah pengakuan Sazi menjadi pintu terbuka bagi mereka untuk melepaskan suara yang lama terkunci. "Kak Sazi, terima kasih sebab berani bersuara. Awak buat kami rasa tak sendirian," tulis seorang pengikutnya di Instagram. Namun, seperti biasa dalam dunia penuh gosip, tidak semua berpihak kepada Sazi. Ada suara-suara sinis yang mempersoalkan niatnya. Kenapa sekarang baru nak cerita? Mungkin dia cuma nak simpati. Suara-suara itu bertebaran, menusuk telinga seperti duri halus. Tetapi kali ini, Sazi tidak berdiam diri. Dia sudah bersedia. Dia menjawab dengan tenang, "Saya senyap kerana takut, tetapi saya bersuara sekarang kerana saya mahu bebas." Program Bual Bicara segera mengundangnya sebagai tetamu utama. Studio televisyen dipenuhi lampu sorot. Penonton duduk tegak menunggu setiap perkataannya. Wajahnya tampak tenang, namun matanya memancarkan kekuatan baru. Dia tidak lagi sekadar seorang selebriti. Dia berdiri di hadapan masyarakat sebagai simbol keberanian seorang wanita. Kata-katanya, walaupun lembut, punya kekuatan yang menggoncang hati ramai. Kadang-kadang cinta bukan perlindungan, tetapi penjara. Dan kita berhak keluar dari penjara itu. Dari saat itu, imej Sazi Falak di mata umum berubah. Jika dulu dia dilihat sebagai ikon gaya hidup glamour, kini dia dipandang sebagai suara bagi mereka yang terperangkap dalam hubungan beracun. Artikel-artikel panjang mula membanjiri laman berita, bukan lagi tentang fashion yang dipakainya, tetapi tentang mesej yang dibawanya. Setiap gambar barunya, tidak kira sekadar berjalan di jalanan atau menghadiri acara amal, dilihat dengan makna yang lebih dalam. Seorang wanita yang bangkit dari luka. Dunia hiburan juga terpecah dua. Ada rakan-rakan artis yang tampil memberikan sokongan terbuka.
Sazi seorang wanita kuat. Dia mengajar kita semua bahawa diam bukan pilihan, kata seorang pelakon terkenal dalam wawancara. Tetapi ada juga yang memilih untuk menjauh, takut terlibat dalam kontroversi yang sedang membara. Dalam senyap, Sazi sedar siapa yang benar-benar bersamanya dan siapa yang hanya hadir ketika cahaya gemerlap menyinar. Media antarabangsa juga mula memberi perhatian. Portal hiburan dari Singapura, Indonesia, bahkan Australia memuatkan cerita tentangnya. Tiba-tiba, kisah peribadi Sazi menjadi lebih besar daripada sempadan negara. Dia menjadi wajah yang melambangkan perjuangan universal seorang wanita melawan cengkaman toksik dalam perkahwinan. Namun, di tengah segala sorotan itu, ada saat-saat kecil yang lebih bermakna bagi Sazi. Seorang wanita muda menghampirinya di pusat membeli belah, memeluknya tanpa berkata apa-apa, hanya menangis di bahunya. Ada ibu-ibu tunggal yang menulis surat panjang, bercerita tentang bagaimana mereka akhirnya berani meninggalkan perkahwinan yang menghancurkan setelah mendengar kisahnya. Detik-detik seperti inilah yang membuat Sazi yakin bahwa kesakitannya tidak sia-sia. Ia telah menjadi cahaya bagi orang lain. Tetapi perhatian media juga membawa cabaran baru. Wartawan memburu setiap langkahnya, kamera paparazzi menunggu di luar rumah. Spekulasi tentang kehidupannya selepas Nazril tidak pernah reda. Adakah dia sudah ada kekasih baru? Bagaimana dia akan teruskan karirnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi bahan berita harian. Ada yang coba memutarbelitkan kata-katanya, ada yang menuduhnya mencari publicity. Tetapi Sazi sudah belajar untuk tidak membiarkan dunia luar menentukan naratifnya. Dia mulai mengawal kisahnya sendiri, memilih platformnya sendiri untuk bersuara. Di Instagram, dia menulis panjang tentang penyembuhan, tentang bagaimana dia belajar mencintai dirinya semula. Di pentas ceramah motivasi, dia berkongsi kisahnya dengan jujur, membuat penonton menangis, tertawa, dan akhirnya berdiri memberi tepukan gemuruh. Dunia mula melihat Sazi bukan lagi sekadar artis. Dia kini seorang penyampai harapan. Ironinya, diam yang dulu menjadi beban, kini menjadi senjata. Dengan pecahnya kesunyian itu, Sazi bukan sahaja membebaskan dirinya, tetapi juga menggegarkan cara masyarakat memandang perkahwinan selebriti, cinta, dan penderitaan emosi. Dia telah mengubah naratif dari seorang istri yang hancur menjadi seorang wanita yang bangkit dengan lebih kuat. Dan di tengah ribuan mata yang memandang, di tengah suara yang bersilang-seli antara pujian dan kecaman, Sazi Falak berdiri tegak, membiarkan dunia melihatnya, bukan lagi hanya sebagai wajah cantik di layar kaca, tetapi sebagai seorang manusia yang telah melalui neraka dan memilih untuk kembali dengan cahaya. Selepas pengakuannya mengejutkan seluruh negara, kehidupan Sazi Falak berubah seperti putaran angin yang tidak dapat dijangka. Jika dahulu dia boleh melangkah ke pusat membeli belah tanpa siapa pun peduli, kini setiap langkahnya menjadi tajuk berita kecil di portal hiburan. Namun, di balik semua perhatian itu, ada sesuatu yang masih tidak terjawab, sesuatu yang membuat orang terus tertanya-tanya. Dia muncul di acara amal dengan gaun hitam sederhana, wajahnya tenang, senyumannya tipis, tetapi cukup untuk membuat kamera berkelip-kelip tanpa henti. Wartawan bertanya bertubi-tubi, apa sebenarnya yang berlaku di malam terakhir sebelum awak tinggalkan Nazril? Sazi hanya tersenyum, tidak memberi jawaban langsung. Setiap orang ada rahasia yang mereka simpan, katanya perlahan, lalu berjalan meninggalkan kerumunan. Jawaban itu membuat dunia lebih penasaran. Ada spekulasi bahwa malam itu terjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pertengkaran. Ada kabar angin tentang dokumen yang hilang, tentang panggilan telefon misteri, bahkan tentang orang ketiga yang tidak pernah dikenali umum. Tetapi Sazi tidak pernah mengesahkan atau menafikan. Diamnya kini bukan kerana takut, tetapi kerana dia tahu, misteri kadangkala lebih kuat daripada kebenaran.
Peminat mula membina teori sendiri di media sosial. Ada yang berkata bahawa Sazi sebenarnya telah mengumpul bukti selama berbulan-bulan sebelum berani keluar. Ada yang percaya bahawa dia masih menyimpan sesuatu yang terlalu berat untuk didedahkan. Sesuatu yang jika diketahui akan meruntuhkan imej Nazril sepenuhnya. Tetapi setiap kali persoalan itu timbul, Sazi hanya menundukkan mata, seolah-olah ada lautan rahsia yang bergelora di dalam dirinya. Malam-malam selepas pengakuan itu, Sazi jarang tidur. Dia sering duduk di balkoni apartemennya, menatap ke langit gelap Kuala Lumpur. Lampu neon kota berkelip seperti bintang palsu, dan dalam keheningan itu, dia sering menulis diari yang tidak pernah dibaca sesiapa. Apa yang ditulisnya? Tiada siapa tahu. Tetapi orang terdekat yang pernah melihat sekilas mengatakan ada kalimat yang berulang-ulang, kalimat yang membuat bulu roma mereka berdiri. Ada sesuatu yang tak boleh aku ceritakan. Belum. Dari luar, dia kelihatan semakin kuat, tetapi di balik senyuman itu ada bayangan yang belum hilang. Ketika ditemu ramah, matanya kadangkala kosong sesaat sebelum dia kembali dengan jawaban tenang. Seolah-olah fikirannya terbang ke satu tempat lain, tempat di mana rahasia itu terkunci. Nazril pula kekal diam. Tidak ada penafian, tidak ada pembelaan. Diamnya menambahkan lagi misteri. Kenapa dia tidak bersuara? Adakah kerana dia bersalah atau kerana ada sesuatu yang lebih besar sedang dipertaruhkan? Media cuba mengejarnya, tetapi dia menghilang, meninggalkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Sementara itu, perubahan imej Sazi semakin ketara. Dia mula berpakaian lebih sederhana, meninggalkan perhiasan glamour yang biasa. Tetapi anehnya, kesederhanaan itu membuatkan dia lebih menonjol. Orang ramai melihatnya sebagai wanita yang sedang melalui transformasi. Tetapi transformasi ke arah mana? Tidak ada siapa yang pasti. Ada yang menyebutnya sebagai kebangkitan. Ada pula yang merasakan seolah-olah dia sedang merancang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum waktunya untuk diperlihatkan. Di sebuah sesi bual bicara, seorang host berani bertanya, "Adakah awak sudah benar-benar bebas daripada bayangan masa lalu itu?" Sazi tersenyum, tetapi senyuman itu tidak sampai ke matanya. "Bebas itu relatif," jawabnya. "Kadang-kadang kita fikir kita sudah bebas, tetapi sebenarnya kita hanya belajar hidup bersama bayangan itu." Jawapan itu membuat penonton senyap, meninggalkan lebih banyak tanda tanya daripada kepastian. Apa yang membuat orang semakin penasaran adalah cara Sazi seolah-olah memberi petunjuk kecil, tetapi tidak pernah menyelesaikannya. Setiap kata, setiap ekspresi wajah, seperti puzzle yang tidak lengkap. Penonton menunggu potongan terakhir, tetapi Sazi terus menyimpannya, seolah-olah tahu bahwa rasa ingin tahu adalah senjata paling kuat yang dimilikinya. Hari demi hari, misteri itu semakin menebal. Adakah benar ada rahasia besar di balik perkahwinannya dengan Nazril? Atau adakah semuanya sekadar pantulan luka batin yang terlalu sukar difahami? Tidak ada siapa yang tahu dengan pasti. Yang ada hanyalah serpihan cerita, potongan emosi, dan bayangan yang menggantung di udara. Cukup untuk membuat orang terus menunggu, terus bertanya, terus merasa bahawa mereka adalah sebahagian daripada kisah yang belum selesai. Dan disitulah Sazi berdiri kini, di antara kebenaran dan rahsia, di antara luka lama dan kebangkitan baru. Setiap langkahnya membawa getar misteri, setiap senyumannya menyembunyikan 1000 pertanyaan. Dunia memandangnya, ingin tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Tetapi Sazi hanya membiarkan mereka meneka, kerana mungkin ada perkara yang tidak pernah dimaksudkan untuk didedahkan. Hari-hari berlalu, namun kisah tentang Sazi Falak terus menjadi buah bibir masyarakat. Ada yang berkata dia sudah benar-benar bebas, ada pula yang percaya bahawa dia masih terikat dengan sesuatu yang tidak terlihat. Setiap kali dia melangkah ke hadapan umum,
Orang meneliti wajahnya, mencari petunjuk. Adakah ini wajah seorang wanita yang sudah merdeka? Atau wajah seseorang yang masih membawa beban rahasia yang terlalu berat untuk diluahkan? Malam-malam sunyi sering menjadi ruang untuk dirinya menyendiri. Di kamar yang hanya diterangi lampu meja kecil, Sazi duduk dengan buku notanya, menulis lagi dan lagi. Tinta mengalir, membentuk kata-kata yang tidak pernah dibacakan kepada sesiapa. Kadangkala dia berhenti, memandang keluar jendela, seolah-olah mencari sesuatu di kegelapan malam. Ada saat di mana matanya berkaca-kaca, ada pula detik dia tersenyum tipis tanpa sebab. Apa yang tersimpan di dalam catatan itu, hanya dia yang tahu. Di hadapan kamera, dia tetap tersenyum. Dia menjawab soalan dengan tenang, penuh yakin. Tetapi ada getar halus pada suaranya yang hanya mereka yang benar-benar peka dapat rasakan. Seolah-olah di balik setiap kata ada sesuatu yang tidak terucap. "Saya belajar untuk berdamai," katanya dalam satu wawancara. Tetapi matanya tidak pernah menatap kamera. Ia menatap jauh ke tempat lain, tempat yang orang lain tidak dapat capai. Nazril masih membisu. Diamnya semakin menambah misteri. Tidak ada kenyataan rasmi, tidak ada jawaban yang jelas. Dunia bertanya, tetapi jawaban tidak pernah datang. Seolah-olah kedua-duanya terikat dalam sebuah permainan senyap, yang hanya mereka berdua faham aturannya. Dan dalam permainan itu, masyarakat hanyalah penonton yang meneka-neka, menunggu klimaks yang entah bila akan terungkap. Ada kabar angin bahawa Sazi sedang menulis sebuah buku, memoir tentang kehidupannya, tentang luka dan penyembuhan. Tetapi sejauh mana dia akan bercerita? Adakah dia akan membuka semua yang tersembunyi? Atau hanya meninggalkan serpihan yang membuat pembaca semakin keliru? Itu pun tidak ada siapa yang tahu. Kadang-kadang di media sosialnya, dia memuat naik gambar-gambar yang tampak sederhana, secawan kopi, sebatang lilin, langit senja. Tetapi keterangan fotonya sering membuat ribuan komen berteka-teki. Tidak semua kebenaran perlu diucapkan untuk difahami, tulisnya sekali. Komen pun membanjir. Ada yang mendesak dia untuk menceritakan segalanya, ada pula yang berterima kasih kerana walaupun samar, kata-katanya memberi kekuatan. Hari-hari seterusnya, imej Sazi semakin kabur antara kenyataan dan persepsi. Dia bukan lagi sekadar artis, dia menjadi simbol, menjadi teka-teki. Setiap tindakannya dilihat sebagai petunjuk. Setiap diamnya dianggap penuh makna. Namun semakin orang cuba menafsir, semakin kabur kisah itu jadinya. Pada suatu malam, dia berdiri di atas pentas kecil di sebuah acara amal. Tanpa skrip, tanpa persiapan panjang, dia berkata perlahan tetapi jelas. Kadang-kadang kita simpan sesuatu bukan kerana kita takut, tetapi kerana tidak semua orang bersedia untuk mendengar. Dan mungkin tidak semua orang perlu tahu. Kata-kata itu bergema di dalam dewan, meninggalkan keheningan panjang. Penonton terpaku, tidak tahu sama ada harus bertepuk tangan atau menunggu lebih banyak penjelasan. Tetapi Sazi hanya tersenyum, lalu melangkah turun dari pentas. Senyuman itu tidak memberi jawaban, malah menambah lebih banyak tanda tanya. Sejak malam itu, orang semakin yakin bahawa masih ada cerita yang belum terungkap. Namun Sazi tidak tergesa-gesa. Dia berjalan dengan ritme sendiri, membiarkan dunia terus meneka. Dan mungkin begitulah cara kisah ini akan terus hidup, bukan dengan sebuah penutup yang jelas, tetapi dengan ruang kosong yang membuat setiap orang berfikir tentang cinta, tentang luka, tentang keberanian, dan tentang rahasia yang mungkin tidak pernah kita ketahui sepenuhnya. Kerana ada cerita yang tidak berakhir dengan noktah. Ada cerita yang hanya dibiarkan tergantung, bernafas di antara kata-kata, menunggu pembaca untuk menafsirnya sendiri. Dan kisah Sazi Falak bersama Nazril Idrus, dengan segala diam, misteri dan luka yang masih membekas, mungkin adalah salah satu daripadanya.